Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Aisyah Melissa Yohanis dalam Dunia 11 Pagi. ASEAN masih relevan meskipun berdepan situasi global yang mencabar. Presiden Indonesia Joko Widodo atau Jokowi optimis pertubuhan itu akan terus menyumbang kepada keamanan dan kestabilan Indo-Pasifik serta kemajuan ekonomi. Beliau bagaimanapun mengakui tidak mudah bagi Indonesia selaku pengerusi ASEAN tahun ini berikutan krisis ekonomi, tenaga makanan dan perang sedang melanda dunia. Jokowi berucap ketika merasmikan pembukaan pengerusi ASEAN Indonesia 2023 di Jakarta. Beliau mengambil alih jawatan selaku pengerusi ASEAN daripada Perdana Menteri Kemboja Hun Sen November lalu di Phnom Penh. Dalam sidang medianya kemudian, Jokowi turut berkata Indonesia akan terus memberi tumpuan untuk menggalakkan pelaksanaan konsensus 5 perkara di Myanmar. Ini bagi membantu menyelesaikan pergolakan politik di negara berkenaan. Ankara boleh menerima penyertaan Finland ke dalam pertubuhan Perjanjian Atlantik Utara NATO tanpa jirannya Sweden. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan berkata demikian semasa pertemuan dalam talian dengan pengundi muda. NATO sebelum ini merancang untuk mengembangkan blok itu kepada 32 negara pada Julai nanti, iaitu semasa sidang kemuncak yang dijadualkan di Lithuania. Sebelum ini hanya Turki dan Hungary tidak meratifikasi penyertaan Finland dan Sweden ke dalam NATO. Bagaimanapun, Badan Perundangan Hungary dijangka meluluskan permohonan kedua-dua negara Februari ini. Di Perancis, ancaman mogok oleh Kesatuan Pekerja esok berisiko menyebabkan gangguan teruk kepada pengangkutan awam. Kenyataan Pengendali Kereta Api Nasional SNCF memberi amaran seluruh rangkaian aliran trafik akan terganggu. Reaksi serupa turut dinyatakan pengendali pengangkutan awam di sekitar Paris RATP. Pengguna disyur sama ada membatal atau menangguhkan perjalanan atau bekerja dari rumah. Pihak berkuasa penerbangan awam Perancis DGAC pula meminta syarikat penerbangan mengurangkan penerbangan mereka sebanyak 20% di lapangan terbang Paris-Orly. Presiden Emmanuel Macron sebelum ini dikatakan akan meningkatkan umur persaraan kepada 64 tahun untuk memastikan Perancis kekal berdaya maju. Di Iran, sekurang-kurangnya 3 orang terbunuh manakala lebih 800 lagi cedera selepas gempa bumi berukuran 5.9 pada skala Richter melanda negara itu. Hampir 60 mangsa mengalami kecederaan serius setelah menjalani rawatan di hospital berdekatan. Pusat gempa berada di Bandar Choi di wilayah Azerbaijan Barat. Kerosakan dilaporkan pada bangunan kediaman di Bandar Choi dan di beberapa wilayah berdekatan. Lebih 70,000 keluarga terpaksa bermalam di luar rumah dalam cuaca sejuk. Ukraine perlukan senjata baharu dan penghantaran lebih pantas bagi berdepan serangan berterusan oleh tentera Rusia di wilayah Timur Donetsk. Presiden Volodymyr Zelensky mengulanginya rayuannya menerusi sidang video. Sebelum ini, Jerman dan Amerika Syarikat bersetuju untuk membekalkan kereta kebal moden. Namun menurut Zelensky, Kiev juga perlukan peluru berpandu ATACMS buatan Amerika Syarikat dengan jarak kira-kira 300 km. Namun Washington setakat ini enggan membekalkannya. Pada sidang video sama, Zelensky memberi amaran langkah membenarkan Rusia bertanding di Sukan Olimpik 2024 di Paris seolah-olah menunjukkan keganasan boleh diterima. Beliau telah menghantar surat kepada Presiden Perancis Emmanuel Macron sebagai usaha untuk menghalang atlet Rusia daripada menyertai tamasya berkenaan. Tegasnya, Rusia tidak boleh dibenarkan menggunakan sukan sebagai propaganda negara. Minggu lalu, Majlis Olimpik Asia membenarkan atlet dari Belarus dan Rusia bertanding pada Sukan Asia tahun ini sebagai kelayakan menyertai Olimpik 2024 Paris. Dalam aksi bola sepak La Liga Spanyol, Real Madrid seri tanpa jaringan dengan Real Sociedad. Penjaga gol lawan Alex Ramiro berjaya melakukan beberapa penyelamatan yang baik untuk mengecewakan Real. Ini membolehkan seterusnya Barcelona unggul dengan kelebihan 5 mata di puncak Liga. Selepas 18 perlawanan, Barca kini mengumpul 47 mata, diikuti Real Madrid 42 mata.
Sekian berita yang disunting oleh Nisrin Muhammad Noor dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.